orang yang bekerja. Orang yang bekerja di tempat-tempat yang memang ada jual arak. Dia kata, Ustaz, saya tak minum arak tu. Cuma saya bekerja, saya kena touch. Sebab dia sebagai cashier kan. Tin arak, maknanya dia pula kena kira bilangan arak. Dia kena simpan pula arak. Tapi dia tak minum arak. Jadi boleh, apakah hukum gajinya itu, Ustaz ni? Gaji orang yang bekerja di situ. Sesungguhnya yang halal itu jelas dan yang haram itu juga jelas. Bagaimanapun di antara keduanya terdapat perkara yang tidak jelas, yakni yang syubhah, yang mana ramai orang yang tidak mengetahuinya. Okey. Dia nak bagi cerah kepada masyarakat ni, dia kena bagi mudah je Samri. Okey. Dia tak boleh bagi pening-pening bawa sana sini, tak boleh. Dia bagi straight je mudah sikit. Okey. Okey, ginilah. Pertama, isu berkenaan dengan kerja di kedai arak. Okey. Pertama kita kena faham bahawa bila kerja ni, dalam hadis Nabi kata talabul halal faridatun ba'dal faridah. Ya, talabul halal faridatun ba'dal faridah. Maksudnya mencari, berusaha, bekerja, cari yang halal adalah fardu selepas daripada melakukan fardu yang lain. Okey, ada sebagai ulama kata kerja fardu selepas kita menunaikan solat fardu yang 5 waktu tu. Ataupun kefarduan yang ada dalam rukun Islam yang 5 tu. Baik. Jadi maknanya hadis tadi Ustaz Amri dah ikat dah. Dah ikat dah, maknanya kita bekerja mesti syarat kerja kita tu kerja yang diizinkan syarak. Maknanya kerja yang dihalalkan. Itu syarat dia dekat situ. Sebab kita fahamlah kerja ni ada hak kerja diizin syarak, ada kerja yang tak diizin syarak. Kerja diizin syarak teruskan. Kan? Kerja yang tak diizin syarak, hak tu kena stop. Maknanya apa yang saya nak beritahu ni Ustaz Amri, nak share ni ialah kalau bekerja di kedai yang memang jual arak 100%, maknanya dalam kedai tu tak ada barang lain Ustaz Amri. Daripada pintu masuk sampai pintu keluar, pintu tandas, semua arak belakang. Dia jadi kedai tu memang kedai arak sepenuhnya, maka bekerja di kedai tersebut hukum dia memang haram Ustaz Amri. Ya. Adalah. Maknanya daripada A sampai Z, gaji dia duduk kerja di situ memang haram lah. Memang haram. Sebab apa? Sebab memang kedai itu kedai arak sepenuhnya. Okey? Baik. Perkara hak kedua. Ini pun kadang-kadang kita dah beritahu dah arak ni memang benda haram, benda kena laknat. Tapi kadang-kadang ada juga orang kita yang bekerja di kedai yang atau kilang yang memang 100% kerja jual arak ni. Tapi kita dah beritahu dekat sini Ustaz Amri, lillahi ta'ala kita bagi tahu, tak ada dengki, jealous dia tak ada. Cuma beritahu betul-betul. Maknanya hukum bekerja di kedai yang memang jual arak 100%, tak ada barang lain, kedai tu hukum dia haram. Pendapatan dia pun tidak syubhat, tapi haram tu pendapatan dia. Okey. Pertama, kalau dia bekerja yang kedua, isu arak ni Ustaz Amri, kalau dia kerja di kedai yang bercampur-campur. Maknanya ada arak dan bahagian lain tu ada yang jual, yang bukan jual arak. Okey, baik. Cuma saya nak jawab terus yang Ustaz Amri kata tadi, kalau dia bekerja di kaunter tu katakan. Pak. Okey, dia kerja di kaunter, dia memang akan terlibat dengan apa kita kata tin arak tu tarak tu, betul tak Ustaz Amri? Ya. Okey, dengan not scan-nya dan sebagainya, maka orang yang bekerja sebagai cashier ini di tempat kita kata gini lah Ustaz Amri, sebelum masuk cashier tu tadi saya nak sebut, kalau bekerja di kedai yang bercampur bau halal haram tu, hukum dia paling tidak ulama letakkan hukumnya makruh pendapatan dia di situ. Dia bercampur bau tu. Tapi bila dah bercampur bau ni, kita pergi dalam sikit hak kerja cashier tadi contohnya, ataupun yang kerja mengambil stok ataupun kerja menyusun botol arak tu sebagai contoh lah. Jadi dia ni bila orang cashier ni dia terpaksa scan tin arak, botol arak ini, maka perbuatan dia, ni kena jelas betul-betul Ustaz Amri. Perbuatan dia tu haram. Perbuatan dia tu memang haram lah sebab interaksi dengan benda hak tu. Jadi perbuatan dia haram. Okey, pendapatan dia macam mana? Baik. Pendapatan dia yang bekerja, yang uruh benda dekat cashier tadi kiranya, pendapatan dia tu haram lah. Bukan keseluruhan Ustaz Amri tak. Bukan keseluruhan pendapatan dia haram. Tapi pendapatan dia, duit dia, portion dia, bahagian dia yang uruh arak tu tadi yang tu haram. Senang cerita gini lah Ustaz Amri tak.
Katakanlah gaji dia kita bagi 1,000 contoh. Tak. Hmm. Tapi pada bulan tersebut dia telah spend 3 botol arak, contoh begitu. Maka gaji dia yang dia anggarkan pada 3 botol arak itu gaji haram. Gaji haram. Sebab itu Ya. saya orang lain mungkin ada pandangan ustaz yang lain, Ustaz Amri tak? Sebab itu saya lebih cenderung untuk mengatakan adik-adik kita, sahabat kita yang bekerja di kedai-kedai yang ada jual arak ni, yang bukan kedai sepenuhnya kedai arak ni, yang ada campur bau ni, dia boleh bekerja di situ kalau tak ada kerja lain dah. Tetapi saya cenderung kepada pendapat yang kata maknanya seelok-eloknya dia mengeluarkan sedikit pada setiap bulan. Kalau bulan tu dia ada berinteraksi dengan jual arak dan sebagainya, dia mengeluarkanlah sedikit duit dia setiap bulan pergi sedekah ke masjid, sedekah ke surau untuk melepaskan duit itu tadi. Bukan niat sedekah. Sebab niat sedekah tak bolehlah sebab benda tu benda yang haram. Ustaz Amri tak? Pendapat tu. Jadi dia sedekah untuk melepaskan dia daripada menggunakan yang haram. Contoh mudah, gaji 1,000 tadi, mungkin dia interaksi dengan arak tu nilai 100, maka dia keluarlah 100, keluarlah RM50. Begitu Ustaz Amri. Maknanya, kita nak kata kerja di kedai yang 100% jual arak, haram sepenuhnya. Tapi kalau kerja kedai bercampur-campur, jadi pendapatan dia boleh jadi makruh. Kalau dia berinteraksi dengan arak direct, jadi pendapatan dia ketika dekat direct tu yang haram. Jadi keluarkanlah sedikit sedekah dekat situ Ustaz Amri. Tapi jangan suruh dia berhenti kerja, menangis pula berhenti kerja, nak cari kerja zaman sekarang pandemik. Ayah nak. Jadi kita bagi penyelesaian begitu. Begitu Ustaz Amri. Okey, faham Ustaz. Saya nak baca satu soalan daripada Aida Ansah ni. Oleh kerana dah kerja di sini agak tu sikit. Kemudian dia pun berhenti kerja di cashier tadi. Dia pula kerja jadi penghantar makanan pula Ustaz. Daripada kerja cashier pergi kerja pula sebagai penghantar makanan. Rider. Jadi rider ni dia memang tugas dia ambil lah. Dia tak tahu sama ada ianya halal ke haram. Maka soalan di sini bagaimana pula dengan penghantar makanan yang terpaksa menghantar makanan yang tidak halal. Ayat dia terpaksa menghantar makanan yang tidak halal. Jadi bagaimana pula pendapatan dia Ustaz? Yang ni soalan dekat apa? Dekat depan ni. Okey. Baik. Isu berkenaan dengan penghantar makanan rider hari ni lah. Dia pun sama juga rider ni. Dia terpaksa terima, kita tahu dia terpaksa terima order yang kadang-kadang dia terpaksa menerima benda yang tidak halal. Betul Ustaz Amri tak? Dia terpaksa terima order tu. Baik. Pertama kalau benda tu memang bercampur bau. Bercampur bau antara yang, sebab kita mengambil pandangan begini. Kita di wilayah hari tu memang kita ada satu keputusan dah berkenaan dengan isu penghantaran makanan ni Ustaz Amri. Kita kata ginilah, kalau dia hantar benda halal sepenuhnya tak ada masalah. Okey, kalau dia hantar benda haram sepenuhnya tak boleh. Kita dah sebut awal tadi, memang tak boleh lah, pendapatan dia kira haram lah. Okey, baik. Tapi dekat sini Ustaz Amri kita dah nasihat kepada syarikat supaya boleh mengubah sistem lah. Sistem maknanya kalau orang Islam tu dia boleh tolak lah. Kalau budak rider kita yang Islam tiba-tiba dapat order arak, dia boleh tolak dan tidak menjejaskan pendapatan dia. Itu kita nasihat lah. Cuma persoalan yang ketiga di sini Ustaz Amri ialah barang tu bercampur dalam box dia tu. Dia terpaksa menghantar makanan yang tidak halal ni. Okey, kita kata kalau dia memang dalam box dia tu 10 botol arak semua, maka ketika itu pendapatan dia untuk hantaran tu haram lah semua sekali. Tapi kalau kita kata dalam botol tu, dalam apa, kotak food di belakang dia tu tak? Kita kata kalau fatwa kita di wilayah ni, kita kata kalau dalam box dia tu ada 5 botol arak, 5 botol air mineral, 50-50 tak? Maka pendapatan dia ketika itu makruh. Sebab dia maknanya separuh. 5 botol air suam, 5 botol arak. Gitu. Makna pendapatan dia makruh. Makruh. Okey. Kalau dalam kotak dia tu, kita bagi mudah ni Ustaz Amri tak? Sifir mudah untuk orang awam ni. 6 botol air mineral, 4 botol arak. Okey. Maknanya pendapatan dia halal. Oh. Pendapatan dia di situ. Sebab dia terpaksa ni, ayatnya terpaksa ni tadi.
Tapi terpaksa. kalau 6 botol arak, 4 Hmm. botol air mineral, kita kata begitu mudahnya, lebih Hmm. yang haram berbanding yang halal, maka pendapatan dia dianggap sebagai haramlah ketika tu. Jadi untuk persoalan yang di sini kita kata kalau dia terpaksa menghantar makanan yang tidak halal, maka dia nisbahkan sendirilah. Kalau seelok-eloknya sebenarnya kalau kita kata dia menghantar je makanan yang tidak halal, maka kalau kita kata memang dalam kotak tu sepenuhnya tidak halal, maka tak halal lah pendapatan dia. Tapi kalau separuh-separuh, macam mana kita sebut tadi lah. Tu benda je. Tapi apa-apa hal pun kita beri nasihat juga kepada syarikat untuk mengubah sistem tu Ustaz Amri. Dan Allah clear Ustaz Amri tak? boleh. Maknanya kalau rasa juga was-was, ada pilihan yang lain, ambillah pilihan yang lain ke mana Ustaz? Macam mana? Kalau ada pekerjaan yang lain, lagi pilihan yang lain, itu lebih afdal lah kot. Betul. Kalau katakan contoh gini Ustaz Amri dah. Tiba-tiba ada syarikat penghantar makanan yang memang dia hantar makanan halal sepenuhnya, maka wajiblah bertukar ke situ. Itu maksudnya.